yang terlalu besar. Kalau kita bimbang tak terang kat dia ni, rosak neri, kita terang. Tapi kalau dia dengan kesombongan meminta seseorang supaya hang tunduk pada aku, kita tak, ilmu tak boleh tunduk pada orang. Ilmu mesti berada di atas. Sebab itu sebagian para ulama menyebut al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu dia didatangi, bukan dia yang mendatangi orang. Bolehlah kita datang pun tak apa, tapi nak ceritanya siapa yang ikhlas nak ilmu, tak boleh kata tuan guru, syekh, entah mai ajak saya duduk tunggu di sini. Oh, ilmu datang dengan tawaduk. Ini satu hal. Kedua, kadang-kadang membabitkan rumah tangga dan ibu bapa ya. Pak ni dia layan anak berdasarkan reda anak. Dan ada, kalau anak tu balik mai dengan mewah, kerja baik, oh dia layan apa saja ada di dapur dia punggah. Mai anak balik motor biasa bunyi peh-peh-peh saja. Turun cucu sembayung, hampa ni mai kacau ku dah. Balik hak cucu hak hebat tu. Hak tu dia ingat, dia layan anak-anak dia berdasarkan reta. Ini tanda perangai yang akhlak yang buruk di kalangan ibu bapa. Nabi lagi dalam urusan dakwah, walaupun ada maslahah yang Nabi rasa, ada kepentingan yang Nabi rasa, tak dibenarkan sukatan harta, sukatan rupa, layan orang. Ini kan pula mak bapak dia layan anak-anak berdasarkan kata ramai. Ada 5 orang anak dia duduk teringat hak jauh, hak jarang balik tu. Pasal hak tu kalau balik kereta dia semua jiran, dia kata hebatlah hang tu, anak tu. Hak tu yang dia teringat. Hak ada motor buruk ni walaupun duk tengok tiap-tiap hari dia tak perasan. Kawan ni tiap-tiap hari mai tengok bawa benda beli, mak nak makan apa dia tak perasan. Baliklah abang dia ke adik dia, dia kata abang hang balik RM500 dia bagi kat aku baru ni. 6 bulan sebut, kawan tu lagi 6 bulan nak balik. Hak kawan ni hak duk bagi kan sehari 3-4 ringgit ni, kalau nak kira lebih daripada 600 tu weh. 500 tu layan manusia. Allah Subhanahu wa taala suruh kita ubah benda ni. Jangan, Tuhan tak tengok semua ni, rupa pun Tuhan tak tengok. Timbul masalah dalam fiqh. Habis tu kalau kita nak pilih isteri, tak kena tengok rupa lah. Kau pakai pejam mata gagau macam tu, yang mana kena bini kita lah. Dah. Permasalahan yang tak tengok ni, tak tengok di sudut nilai kedudukan, kehebatan ataupun nilai. Mulia tak mulia Tuhan tak ukur dengan rupa. Mulia tak mulia Tuhan tak ukur dengan reta. Mulia tak mulia Tuhan tak ukur dengan tubuh tinggi ataupun rendah. Itu yang kata mulia tak mulia Tuhan tak ukur Melayu ke Cina ataupun India. Alhamdulillah nampak masjid Cina ni clear. Akhirnya setujulah pihak-pihak yang bersetuju bahawasanya kita perlu bagi pada orang Cina masjid. Kalau kita tak bising, tak jadi. 10 tahun mereka punya, tapi alhamdulillah kita bising tak ada seminggu bagi ya. Pasal benda ni kadang-kadang semua orang nak publicity, itu masalah. Lagi tak keluar pergi kat Surabang kita kena bagi. Kena bagi. Esok ingat. Minta supaya dapat ikhlas. Jangan kerana Surabang suruh. Bagi. Kerana semua orang bukan masalah nak orang Cina tak boleh semayang di masjid Melayu tak boleh semayang masjid Cina. Bukan tu cerita dia. Cerita dia kuliah macam kita duk kuliah ni, dia tak faham sebahagian tu elok. Suruh orang dia sendiri bagi kuliah. Tu saya sebut dalam sebahagian ceramah saya duka cita. Ada sebahagian saudara-saudara Cina Muslim kita ni beritahu saya, dia pernah merujuk pada pihak agama negeri tertentu, kata tak boleh, kata hampa kalau buat masjid sendiri, hampa tak tahu ada istiadat Melayu, esok hampa buang habis tahlil talqin, lalu hampa jadi masjid Wahabi. Yang tu yang kami tak bagi. Ya la ilaha illallah. Mesti Malaysia mesti bagi macam Melayu. Esok kalau hampa nak pegang hak Islam saja, dia jadi macam Arab. Macam Arab Wahabi ni dah. Hampa tak tahlil, hampa tak talqin, hampa tak wirid ramai-ramai,
Oh tak boleh, dia kata bahaya. Ni bahaya. Subhanallah. Datuk nenek kita yang lebih kita fikir pada agama kita. Yang ni yang kita kritik ni. Tak apalah, kuih-kuih berubah. Hadirin mukminin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu balik kepada, kalau pemilihan isteri, adakah perlu tengok rupa? Perlu. Kerana itu bukan masalah menentukan taraf kedudukan mulia tak mulia, tapi kerana perkahwinan perlu lahir di atas dasar cinta. Nabi kata, anazarta ilaiha, hang dah tengok ke dia? Sahabat kata la. Nabi kata, idhhab wanzur ilaiha fa inna fi uyunil ansani syai'. Pi, kata Nabi, tengoklah, kena mata orang Ansar tu ada satu benda. Nabi kata pi tengok. Bukan boleh dok kata, pak tolong pindang lah kat saya pak, elok di mata pak, elok di mata saya. Tak boleh. Pak dia tua janda pun elok, kan? Dia muda lagi, pak dia dah tua dah, umur dah kat 70. Dia kata, aku tengok mak Minah hang belakang pun elok juga, hang mau? Takkanlah. Agama tak macam tu. Itu sistem orang dulu buat tu, alhamdulillah tak ada dah. Apa yang elok di mata pak, elok di mata saya tu tak kena. Tak betul. Sebab tu saya selalulah sebut beberapa kali, tuan-tuan, sebab tu kita kata mengarutnya cerita yang orang duk pergi cerita, kononnya wali tertentu makan apple di sungai, kemudian tak tahu siapa empunya apple ni, pergi carilah balik. Bila cari-cari jumpa kebun apple, tanya ni apple hang ke? Dia kata ya. Minta maaf, dia kata hanyut di sungai tadi aku makan. Dia kata aku tak boleh halalkan melainkan hang kena menikah dengan anak aku. Syok-syok pok-pok sufi cerita benda ni, duk nganga dengar. Tapi anakku buta, anakku pekak, anakku gedebuk-gedebak, macam teruk lah cerita. Dia pun menikah pada malam pertama, tengok-tengok segak ya amat. Tuan-tuan, cerita ni daripada awal sampai akhir bercanggah dengan agama. Itu ya. Hak geng-geng zikir ni yang bersyok macam mana pun bercanggah. Sebab dalam Islam takkanlah buah apple hanyut dalam sungai kita nak biang keput. Siapa yang ambil dia boleh makan. Kalaulah tuan dia tak halal pun main tuntut, bayar kat dia 5 kupang RM1 ke apple sampai nak kena menikah dengan anak dia, apa cerita? Dan dalam agama tak boleh pula pergi menikah dengan tak tengok. Malam pertama baru nak tengok, mana ada. Tak ada dalam agama macam tu. Itu nasib baik kot cerita tu segak sungguh. Kalau tak segak, anak tuan-tuan bawa kereta langgang, kereta mesti siapa remik belakang. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja, saya tak perasan, saya tak break. Dia kata, saya bayarlah kereta ni, pak saya apa ada duit. Dia kata, aku tak halal, yang kena menikah dengan anak aku. Kalut. Menikah. Dia kata anakku pekak, buta. Pekak dan buta sungguh. Sungguh orang mau. Agama tak ada lah macam tu. Ini semua cerita kartun yang macam ni. Jangan bagi masuk dalam masjid. Sempadan dia kat kaki 5 tu, turun tak padan. Sebab tu saya kata, apa saja cerita yang memperlihatkan watak-watak yang bodoh di dalam agama ni, diharamkan masuk ke dalam masjid. Orang Islam, agama yang bijak, tak boleh benarkan cerita-cerita bodoh macam tu. Sufi ke, serban besar ke, hak cerita untuk guru ke, kaki zikir ke. Sesungguhnya Islam tertegak di atas hujah, Islam tertegak di atas dalil. Dan itu semua tak sama dengan ruh Islam. Nabi suruh sahabat hak nak nikah pergi tengok. Hang tengok, kata Nabi. Dia kata tak. Nabi tapi tengok. Bahkan sahabat kahwin dia kata, tazawwajta ya Jabir, kau dah tingkah wahai Jabir? Qala na'am. Bikran an Zaiba, anak dara ke janda? Dia kata Zaiban. Dia kata janda. Ala bil bikr. Nabi tahu tak menikah dengan anak dara. Tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuka. Nabi kata, kenapa tak menikah dengan anak dara? Bolehlah, Nabi kata, engkau bermain dengan dia, dia bermain dengan engkau. Engkau jadikan dia ketawa, dia jadikan engkau ketawa. Nabi cakap bahasa romantik.